Salam saudara-saudari di dalam kasih Kristus. Tema renungan kita untuk kali ini ialah seluruh pengharapan di dalam Kristus. Dengan tema ini, saya mengajak saudara-saudari untuk merenung ayat ataupun firman Tuhan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 19 yang berbunyi, jikalau kita hanya dalam hidup ini sahaja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Berdasarkan ayat ini, sebenarnya itu adalah surat Rasul Paulus kepada satu kelompok pengikut Tuhan Yesus di negeri Korin yang menyentuh pasal ketidakkepercayaan orang di negeri Korin tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Rasul Paulus menyadari ada jemaat Tuhan di Korin tidak percaya pasal kebangkitan dan kematian. Tetapi di dalam ayat 1 Korintus 15-19 ini, ia mengajak kita semua supaya kita bukan sahaja percaya dan menaruh harapan pada Tuhan Yesus hanya kerana untuk memenuhi keperluan kita untuk kehidupan di dunia ini sahaja. Saya pasti sesiapa yang mengenali Tuhan Yesus sudah tahu bahawa hanya Tuhan Yesus sahajalah sumber berkat, sama ada ianya setiap makanan yang tersedia untuk keperluan harian kita, ataupun kita diberkat bila kita disembuhkan dari penyakit, mampu melakukan aktiviti seharian dan dapat meneruskan kehidupan sampai umur kita berpanjangan. Begitu juga Tuhan memberkati kita bila kita dengan mendapatkan pekerjaan yang selama ini mungkin menjadi cita-cita kita dan juga menjadi bahan kita. Sekarang Tuhan sudah memberkati kita dengan kerja, juga bermacam anugerah dan pangkat. Ataupun Tuhan memberkati kita untuk mampu memiliki harta benda. Ingat, semua itu adalah berkat dari Tuhan Yesus menurut kehendaknya. Sekiranya ada kelebihan, itu juga kerana Tuhan berkehendakkan sedemikian. Apa yang kita dapat atau perolehi di dunia ini tidak akan kekal untuk selamanya. Buktinya, Raja Solomon telah diberkati dengan pelbagai aspek kehidupan. Dia diberkati dengan kepintaran, juga harta benda. Dia berilmu dari pelbagai macam ilmu. Juga Raja Solomon hidup dengan umur yang panjang. Tetapi semua itu tidak kekal. Jika kita hanya menaruh harapan dan kepercayaan pada Kristus hanya untuk hal-hal keduniawi, kita adalah di kalangan manusia yang paling malang dan rugi. Makanya, kepercayaan dan harapan melalui iman kita pada Yesus bukan setakat tentang perkara-perkara duniawi, tetapi harus juga percaya bahawa Tuhan Yesus telah mati dan dia telah bangkit semula dari kematiannya. Perkara ini adalah agenda utama. Kenapa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini pada lebih 2000 tahun yang lalu? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah misi besar Allah Bapa. Kerana melalui kematian Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, setiap dosa-dosa orang percaya kepadanya dan dengan rendah hati kita memohon pengampunan dari
Tuhan Yesus dan sekaligus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, maka dosa-dosa kita juga ditebus dan dilunaskan. Untuk kesimpulannya, iman percaya pada kematian dan kebangkit Tuhan Yesus mengajar kita 3 perkara. Yang pertama, melalui kematiannya, dosa kita dan hukuman pada dosa kita telah ditebus dan dilunaskan. Ini dinyatakan di dalam firman Tuhan Pekan Baru Ibrani bab 10 ayat 10. Okay. Dan yang kedua, melalui kebangkitannya. Ini adalah untuk menyediakan jalan untuk kita hidup kekal secara rohani bersamanya di surga nanti, seperti yang dicatatkan di dalam buku Yohanes bab 14 ayat 19. Dan ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga nanti, seperti yang dicatatkan di dalam Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 3. Maknanya, berdasarkan ayat-ayat ini, marilah kita memujuk dan memfokuskan hati, harapan dan iman kita untuk percaya tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, kerana hanya itulah jalan untuk kita menikmati kehidupan di surga bersama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang berkekalan selama-lamanya. Sekian untuk doa penutup. Saya mengajak saudara-saudari berdoa bersama saya. Puji dan syukur untuk Allah Bapa yang di surga, yang kami kenali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bantulah kami Tuhan untuk memfokuskan hati dan iman percaya kami pada keajaiban kuasa-Mu yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Berikan kami peluang untuk meletakkan pengharapan kami bukan hanya pada hal-hal di dunia ini sahaja, tetapi juga pengharapan kami untuk kehidupan yang kekal bersama-Mu di surga nanti. Kami percaya bahawa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Kami telah berdoa dan memohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat penutup untuk kali ini, saya mengajak saudara-saudari, marilah kita beriman pada Tuhan Yesus dan jadikan firman-Nya sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih.